Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk empirisisme. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, Nur Afin binti Amiruddin, Syafina binti Ahmad, Syazza Fifi Balkish binti Saluka, Siti Atirah binti Husin dan saya sendiri, Nurwatikah binti Muhammad Anwar. Baiklah, sebelum saya pergi kepada sejarah perkembangan empirisisme, saya ingin menceritakan sedikit tentang pemikir-pemikir empirisisme. Baiklah, sejak zaman Yunani kuno lagi, selain para pemikir yang mengagungkan alasannya dalam menemukan kebenaran, yakni dikenali sebagai penganut kefahaman rasionalisme. Sudah ada pemikir yang mempercayai inderanya yang mencuba menemukan pengetahuan yang benar atas dasar pengalaman. Mereka inilah yang kemudiannya dikenali sebagai penganut empirisisme. Salah seorang tokoh empirisisme pada masa itu adalah Demokritos. Kita tengok kepada poin yang pertama. Poin pertamanya adalah istilah empirisisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, iaitu yang bermaksud di dalam, dan pira ataupun piri, yakni bermaksud suatu percubaan. Dari makna awal itu, kemudian empirisisme ini diertikan sebagai suatu cara menemukan pengetahuan berdasarkan pemerhatian dan eksperimen. Yang mana pada poin pertama ini, M ni di dalam dan pira ni suatu percubaan ataupun suatu eksperimen. Kemudian kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu suatu penyataan dianggap benar apabila isi yang dikandungnya memiliki manifestasi empirisisme, iaitu perwujudan nyata di dalam pengalaman, atau dengan kata lain, pengalaman indrawi dianggap menjadi sumber utama pengetahuan atau kebenaran. Kemudian, poin yang ketiganya adalah perkembangan empirisisme yang meluas itu adalah kerana ada kekecewaan terhadap aliran rasionalisme. Khususnya di kalangan pemikir. Pemikir ni dia kecewa dengan aliran rasionalisme yang mana rasionalisme ni telah berkembang terlebih dahulu. Contoh-contoh kritikan adalah nasionalisme ni dianggap gagal dalam menjelaskan perubahan dan pertambahan pengetahuan manusia selama ini, menyebabkan beberapa orang tokoh dari nasionalisme berpaling dan meneruskan kepada kefahaman empirisisme, yang mana empirisisme ini dia menolak kebenaran berdasarkan pengetahuan yang mengabaikan pengalaman sekarang ataupun pengalaman yang akan datang. Baiklah, kemudian kita ke slide seterusnya, konsep empirisme. Apakah dia konsep empirisme? Poin pertama, konsep empirisme ini digunakan untuk menggambarkan pengetahuan yang datang dari pengalaman. Ini juga merupakan struktur jenis falsafah berdasarkan tepat pada data yang muncul dari semua pengalaman. Kemudian, poin kedua, dalam pengertian ini, kita dapat buktikan bahawa empirisme didasarkan pada dua prinsip asas. Di satu pihak, ia melakukan penolakan mutlak kebenaran. Juga, dia membuktikan bahawa manusia tidak dapat mengakses kebenaran mutlak. Dan dari sisi lain juga, ia menjelaskan bahawa semua kebenaran harus selalu diuji, yang memungkinkan berdasarkan pengalaman sama ada ia dapat diubah, diperbetulkan ataupun ditinggalkan. Kemudian slide seterusnya, poin yang ketiga. Empirisisme ini merupakan teori yang berkaitan dengan pengetahuan yang menekankan nilai pengalaman dan persepsi diri dalam kemunculan idea. Kemudian poin yang keempat, empirisisme dalam falsafah sains menganggap bahawa kaedah saintifik mesti menarik hipotesis dan teori yang diuji dengan memerhatikan alam semula jadi. Kenapa agar pengetahuan menjadi sah? Bagaimanakah untuk mengesahkan pengetahuan tersebut? Ia mesti dibuktikan melalui pengalaman. Dengan cara inilah menjadi asas bagi semua jenis pengetahuan. Dan poin yang terakhir, terdapat juga seorang lelaki Inggeris yang bernama John Locke, adalah orang yang pertama yang merumuskan doktrin empirisisme. Beliau menganggap otak bayi yang baru lahir adalah seperti batu yang kosong, di mana pengalaman meninggalkan jejak. Oleh itu,
Empirisisme ini menganggap bahawa manusia kekurangan idea semula jadi. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada tokoh-tokoh empirisisme. Yang pertama iaitu Francis Bacon, merupakan seorang ahli falsafah barat moden yang berbangsa Inggeris. Beliau dilahirkan pada 22 Januari di London, 22 Januari tahun 1561 di London, England. Francis Bacon ini merupakan seorang ahli falsafah, negarawan dan juga penulis asal Inggeris yang memiliki pengaruh dalam bidang politik maupun falsafah ilmu pengetahuan. Beliau merupakan anak kepada Sir Nicholas Bacon. Francis Bacon ni dikatakan mendapat pendidikan awal di rumahnya sendiri kerana kesempitan hidup. Francis Bacon menerima pendidikan secara langsung daripada John Walsall dan selepas itu beliau melanjutkan pelajaran di College Trinity, Cambridge pada 5 April tahun 1573 dengan usianya 15 tahun. Beliau menetap di kolej tersebut selama 3 tahun bersama abangnya iaitu Anthony Bacon di bawah didikan Dr. John Whitgift. Pendidikan yang dijalankan oleh beliau menggunakan bahasa Latin dan mengikut kurikulum pada zaman pertengahan. Francis Bacon juga merupakan seorang penulis yang sangat bagus. Antara karya yang diterbitkan oleh beliau ialah Eksperimen dan Arahan pada tahun 1597 dan merupakan edisi yang pertama. Buku ini ditambah dan dicetak semula berkali-kali. Buku ini terdiri daripada esei dan juga esei pendek di mana pemikir membincangkan berkaitan dengan politik dan juga moral. Karya yang seterusnya ialah kepentingan dan kejayaan pengetahuan ilahi dan manusia pada tahun 1605. Yang seterusnya ialah karya yang diterbitkan oleh beliau ialah penerangan mengenai intelektual dunia dan ada beberapa lagi karya yang diterbitkan oleh beliau. Bagi Francis Bacon, empirisisme merupakan salah satu fahaman mengenai sumber pengetahuan manusia. Ia juga diperolehi melalui panca indera dan pengalaman manusia. Antara tokoh terkemuka yang mengemukakan fahaman ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, David Hume dan juga Francis Bacon sendiri. Tokoh pertama yang memperkenalkan fahaman empirisisme ini ialah Francis Bacon mengatakan bahawa pengetahuan manusia adalah melalui sentuhan panca indera dan dunia fakta. Beliau menegaskan lagi bahawa pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang sejati. Tokoh yang kedua ialah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dilahirkan pada 15 April tahun 1588 di Wiltshire, England dan sekarang dikenali sebagai Malmesbury. Malmesbury ini merupakan sebuah kota kecil yang berjarak 25 km daripada London. Ayah Thomas Hobbes ni merupakan seorang pendeta di Westport iaitu sebahagian daripada Malmesbury. Ayahnya pula mempunyai masalah dengan pihak gereja sehingga melarikan diri dari kota tersebut dan meninggalkan Thomas Hobbes untuk dijagakan oleh pakciknya. Bermula pada tahun 1603 sehingga tahun 1608, pada ketika itu usia Thomas Hobbes 14 tahun, Thomas Hobbes belajar di Magdalen Hall. Beliau sangat tidak menyukai pelajaran fizik dan juga logik Aristoteles. Beliau lebih suka membaca mengenai eksplorasi terhadap penemuan tanah-tanah baru serta mempelajari peta-peta bumi dan bintang-bintang. Oleh sebab itulah astronomi adalah bidang sains yang mendapat perhatian daripada beliau dan pada masa yang sama, beliau juga menyesali kerana tidak mempelajari matematik semasa menempuh pendidikan di Oxford. Pemikiran Thomas Hobbes mengenai empirisisme ialah ianya berasal daripada perkataan Yunani iaitu empiria yang bermaksud berpengalaman. Empirisisme ini mengatakan bahawa pengalaman adalah berasal daripada segala pengetahuan. Menurut Thomas Hobbes lagi, falsafah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang akibat-akibat yang merupakan fakta yang dapat diamati. Segala yang ada ditentukan oleh sebab tertentu dan segala yang ada juga mengikut hukum ilmu alam dan juga ilmu pasti. Yang nyata adalah yang dapat diamati oleh indera manusia dan sama sekali tidak tergantung pada rasio manusia dan beliau juga menyatakan yang benar hanyalah indrawi dan beliau juga menegaskan bahawa beliau mendapat jaminan di atas kebenaran itu.
Tokoh yang ketiga ialah John Locke, di mana John Locke ni dilahirkan pada 29 Ogos tahun 1932. John Locke dilahirkan di sebuah perkampungan di utara Somersetshire. Keluarga John Locke tinggal berhampiran dengan kampung Pensford di paroki Pablo, kira-kira 6 km daripada Bristol. Beliau merupakan seorang ahli falsafah barat di mana namanya terkenal dengan pendekatan empirisisme yang digagaskan beliau. Beliau juga dipandang sebagai idola terpenting semasa era pencerahan. John Locke juga merupakan sahabat baik kepada Isaac Newton. Selain itu, John Locke juga merupakan antara salah seorang daripada 250 orang kanak-kanak lelaki yang belajar di Westminster. Sepanjang berada di Westminster, beliau didedahkan dengan kurikulum yang merangkumi bahasa Latin, Greek, Hebrew, Arab dan lebih dikhususkan lagi dalam bidang geografi, aritmetik dan juga geometri. Pada tahun 1650, beliau dianggap sesuai untuk menyertai cabaran pertandingan bagi pemilihan ke King's Scholarship, iaitu beasiswa diraja, dan prosedur untuk pertandingan itu seseorang itu mestilah berpengetahuan Latin dan tata bahasa serta berkeupayaan untuk memahami komposisi ayat dan juga prosa. Selain itu, terdapat juga unsur-unsur lain dalam pendidikan di Westminster. John Locke juga pakar dalam komposisi tema dan ayat-ayat dalam bahasa Latin. Dan beliau berpendapat bahawa kanak-kanak lelaki ni perlulah belajar untuk bercakap dengan lancar dan juga baik dalam pelbagai topik. Okey. Menurut John Locke ni, semua pengetahuan bersumberkan daripada pengalaman manusia. Pandangan ini boleh digambarkan dengan gambaran empirisisme di mana ianya menolak pendapat kaum rasional yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal daripada rasio atau fikiran manusia itu sendiri. Walaupun demikian, rasio dan fikiran juga memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan pengetahuan. John Locke juga berpendapat bahawa rasio dan fikiran seseorang itu belum berfungsi selagi seseorang itu belum melalui sebuah pengalaman. Baiklah, ini merupakan contoh-contoh empirisisme. Okey, sebelum itu, seperti yang kita semua ketahui bahawa empirisisme merupakan satu aliran yang menyatakan bahawa semua pengetahuan berdasarkan daripada pengalaman manusia. Okey, contoh yang akan dikemukakan ini juga tidak jauh daripada manusia dan ianya hanya dalam kehidupan seharian manusia sahaja. Antara contoh empirisisme ialah kita dapat lihat dalam kehidupan sehari-hari. Wujudnya aliran empirisisme ini adalah ketika seseorang memperolehi kecekapan, kepandaian dan juga pengetahuan, semuanya dari pengalaman yang seseorang itu jalani. Kepandaian, kecekapan, pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang itu wujud bukan begitu sahaja pada dirinya. Baiklah, contoh empirisisme yang lain ialah bagaimana kita mengetahui api itu panas. Seorang empirisisme akan beranggapan bahawa api itu panas disebabkan dia mengalaminya sendiri dengan menyentuh api tersebut dan memperolehi pengalaman yang kita sebut perkataan panas. Okey, selain itu, bagaimana kita mengetahui bunga ros itu sifatnya wangi? Okey, kita akan dapat mengetahui bunga ros sifatnya wangi setelah kita mencium bunga ros tersebut. Okey, contoh seterusnya yang dapat saya bagi ialah, contohnya kita melakukan sesuatu perkara dan perkara yang kita lakukan itu gagal dan tidak berhasil, dan daripada kegagalan itu kita akan menjadikannya pelajaran agar apabila kita ingin melakukan perkara itu kembali, kita tidak akan lagi gagal kerana sebelum ini kita telah mengalami kegagalan itu dan kita juga tidak akan lagi jatuh dengan kegagalan yang sama. Okey, pengalaman yang kita alami menjadi bermanfaat apabila pengalaman itu berisikan pembelajaran kepada kita. Okey, contoh yang dapat diberikan daripada gambaran ini, apabila kita pertama kali belajar memasak, mungkin masakan kita akan menjadi tawar, masin, manis dan sebagainya. Okey, dengan kata lain, daripada itu kita dapat belajar
bagaimana untuk kita menjadikan masakan yang sedap sesuai dengan pengalaman yang kita dapat. Baiklah, akhir sekali pengetahuan yang kita tahu melalui indera akan tersimpan dalam minda kita dan kita akan guna dan mengeluarkannya pada waktu yang kita perlukan. Okey, tambahan lagi dengan menggunakan inderawi, kita akan mendapat pengalaman yang akan menjadikan pengetahuan untuk kita nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazal Syazfifi Balkish akan menjelaskan tentang kesan-kesan empirisma dan kelebihan dan kelemahan empirisma. Baik. Pemikiran empirisma menunjukkan bahawa pemikiran yang hanya menggunakan deria semata-mata tanpa menggunakan akal fikiran. Bagi mereka, dengan hanya menggunakan deria itu sudah memadai untuk mereka mengetahui sesuatu. Hal ini demikian, pegangan ini telah meninggalkan banyak kesan negatif berbanding kesan positif terhadap manusia kerana aliran empirisma adalah pegangan yang bercanggah serta ia menumpukan kepada pemerhatian sesuatu objek dan sentuhan sahaja. Dengan hanya pengalaman sahaja tidak mencukupi untuk manusia meneruskan hidup kerana ilmu Allah adalah luas dan mempunyai pelbagai cara untuk mendapatkan ilmu yang benar. Jadi, antara kesan-kesan positif yang terdapat dalam aliran empirisma adalah empirisma mengajarkan manusia untuk mengawal dan menguasai panca indera yang dianugerahkan oleh Allah. Bagi menguasai panca indera yang telah dianugerahkan oleh Allah, manusia dapat menggunakan deria dan anggota badan untuk merasai sesuatu perubahan seperti keras atau lembut, panas atau sejuk dan sebagainya. Sebagai contoh, untuk mendapatkan kefahaman yang baik di dalam kelas, seorang pelajar perlu menggunakan mata untuk melihat, manakala telinga untuk mendengar pembelajaran oleh guru, serta mulut untuk bertanya soalan. Dengan menggunakan panca indera yang kita peroleh dapat menjadikan pelajar untuk lebih fokus dalam kelas. Hal ini demikian, manusia dapat menggunakan panca indera dan dapat mengawalnya untuk mendapatkan ilmu. Seluruh manusia mempunyai panca indera oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya mempunyai panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya mempunyai kegunaan untuk manusia dalam kehidupan. Pada masa yang sama, manusia juga dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah dan memperolehi pahala sekiranya manusia menggunakan anugerah tersebut untuk melakukan kebaikan. Baik, seterusnya, empirisma juga menjadikan kebudayaan terpelihara daripada pupus di telan zaman. Pengetahuan terhadap sesuatu merupakan asas yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini demikian kerana budaya kehidupan akan kekal atas jasa pengalaman yang diturunkan oleh generasi terdahulu kepada generasi yang seterusnya. Sebelum wujudnya bahan ilmiah tentang kebudayaan, manusia juga dapat mengambil sesuatu perkara daripada pengalaman mereka. Pengalaman juga mampu memberikan pengajaran kepada generasi muda untuk lebih menghargai. Budaya adalah merupakan perkara yang tidak boleh direka kerana ianya kekal sama dari zaman yang lepas. Oleh hal yang demikian, pengalaman amat penting kepada seluruh manusia kerana manusia yang menjalani kehidupan pada masa itu dan ianya adalah sebab budaya untuk terus kekal sehingga sekarang. Namun, empirisma juga mempunyai kesan yang negatif terhadap manusia. Antaranya ialah membentuk pengetahuan yang berbeza bagi setiap individu. Hal ini kerana tidak semua manusia mempunyai panca indera yang sempurna, malah tidak semua manusia mempunyai rasa yang sama dan ini akan menimbulkan pendapat yang berlainan yang dialami oleh seorang individu. Setelah mempunyai perbezaan pendapat, maka ia akan mewujudkan pergaduhan antara satu sama lain disebabkan ketidakkeserasian pendapat. Sebagai contoh, individu yang tidak gemar minum kopi mengatakan kopi itu sangat pahit, manakala individu yang gemar kopi akan mengatakan kopi itu tidak pahit.
Hal ini sudah jelas bahawa pegangan empirisme hanya menggunakan panca indera sahaja dan ianya tidak menggunakan pengetahuan secara umum. Kemudian ia mencetuskan perbalahan antara satu sama lain. Selain itu, kesan negatif yang terdapat dalam empirisme adalah menjadikan manusia hanya berpegang kepada ilmu panca indera semata-mata sebagai sumber pengetahuan secara keseluruhan. Ketaksuban dengan pemikiran empirikal ini membawa kepada manusia menolak kewujudan naluri dan hanya bergantung kepada panca indera sebagai sumber ilmu. Bagi Islam, sumber ilmu ialah ilmu berdasarkan wahyu, ilham, kecerdasan dan panca indera. Antaranya, sumber Islam adalah lebih luas dan menyeluruh. Selain itu, Islam meletakkan ilmu wahyu di tempat pertama menjadi teras kepada ilmu-ilmu lain. Sebaliknya, pemikiran pengalaman menjadikan manusia tidak memerlukan agama dan falsafah, tetapi memerlukan atau percaya kepada ilmu berdasarkan pengalaman itu sendiri. Pemikiran sebegini secara tidak langsung menolak ajaran dan nilai agama dalam kehidupan. Sebagai contoh, golongan ideologi empiris ini tidak mempercayai konsep wahyu seperti penyiasaan kubur, syurga dan neraka kerana ia bersifat gaib dan mereka mendakwa tiada sesiapa pun yang mengalami pengalaman sebegitu. Kemudian, seterusnya, kelebihan dan kelemahan empirisme. Pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar kerana faham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, kelebihan empirisme tertumpu kepada fakta yang berlaku di tempat kejadian. Aliran ini memberi sumbangan besar kepada perkembangan sains dan teknologi kepada abad ke-19. Empirisme juga merupakan penyumbang utama kepada kemunculan sains moden dan aplikasi kaedah saintifik untuk perkembangan tamadun barat. Kita boleh lihat sebagai contoh pengetahuan empirikal. Pengetahuan empirikal adalah berdasarkan hubungan langsung dengan realiti melalui pengalaman, persepsi dan pengulangan tanpa pengetahuan saintifik tetapi praktikal. Ilmu seperti ini berkait rapat berdasarkan panca indera dan kondusif untuk menyelesaikan masalah praktikal. Pembelajaran mesti disertai dengan empirisme kerana teori sahaja tidak akan menghasilkan keputusan yang berjaya kerana latihan dan pengalaman akan menggalakkan pembelajaran dan pengagihan pengetahuan yang tepat. Perantis mesti menjalankan aktiviti praktikal dan percubaan dan kesilapan untuk meningkatkan hasil pembelajaran mereka dan meningkatkan kadar kejayaan mereka. Empirisme mempengaruhi falsafah pendidikan. Data sebagai elemen asas boleh memberikan maklumat tentang fakta berbeza yang sedang dikaji. Setiap kali penyelidik memerlukan sebarang maklumat untuk membuat kesimpulan, dia akan menggunakan data empirikal yang diperoleh daripada bukti dan kesilapan yang betul. Ini adalah pengalaman. Selain itu, tradisi empirisme mencetuskan evolusi sains sosial dalam konteks pertikaian antara kaedah sains sosial dan kaedah sains semula jadi. Hasil daripada perbahasan sedemikian, genre ini telah mendapat tempat yang istimewa dalam metodologi sains sosial. Sebaliknya, kelemahan aliran empirisme ialah keupayaan empirisme menghubungkan pelbagai fakta yang diperolehi diragui. Sebagai contoh, jika kita mengetahui dua fakta yang jelas tentang kidal dan kepintaran manusia, bagaimanakah kita boleh menentukan kaitan antara dua fakta ini? Apakah kaitan antara tangan kidal dan kepandaian manusia? Oleh itu, ia menunjukkan bahawa pentingnya sesuatu kerangka pemikiran yang memberikan latar belakang mengapa X mempunyai hubungan dengan Y. Seterusnya, kelemahan kedua empirisme ialah kaedah penyusunan. Ilmu empirisme tidak bersifat persuasif dan boleh dipersoalkan.
aliran cenderung untuk mengumpulkan pengetahuan menjadi satu set fakta. Set fakta ini tidak semestinya konsisten dan mungkin terdapat pencanggahan. Masalah lain juga akan timbul kerana kaedah dan panca indera untuk memperoleh ilmu adalah alat untuk memperoleh ilmu. Jika deria dipanggil alat untuk menangkap gejala fizikal, sejauh mana kita boleh mempercayai deria? Seperti yang kita sedia maklum, kemampuan deria manusia adalah terhad. Pendek kata, panca indera manusia melakukan kesilapan. Ini menunjukkan bahawa perlumbaan pengalaman tidak dapat memberikan jawapan yang meyakinkan kepada realiti pengalaman itu sendiri. Di sini saya akan menerangkan tentang cabaran empirisisme dalam kehidupan manusia. Yang pertama, bertentangan dengan agama. Manusia perlulah mempunyai suatu pegangan. Agama adalah pegangan yang harus ada dalam diri manusia. Hal ini kerana jika tiada agama, maka kehidupan suatu manusia akan terumbang-ambing, jiwanya terasa kosong, malas secara tidak langsung, mereka akan mudah terpengaruh dengan falsafah-falsafah yang salah. Dengan adanya pegangan, hidup manusia akan lebih tersusun dan lebih terpimpin. Pegangan agama dapat membentuk pandangan semesta seseorang dengan sebuah masyarakat serta perilaku dan tindakan seseorang dalam kehidupan. Kemampuan atau keupayaan panca indera oleh setiap manusia sangat relatif atau berbeza. Untuk menangani masalah ini, individu mestilah menghormati setiap pandangan orang dalam setiap perkara. Para pengamal empirisisme menyatakan bahawa ilmu yang diperoleh melalui pengalaman manusia sendiri adalah yang paling tepat dan benar. Ilmu yang diperoleh dari pengalaman tidak dibuktikan kebenarannya kerana ilmu itu ialah subjektif, bukan objektif. Cabaran seterusnya ialah masalah kepada pengguna. Sekiranya seseorang itu bertegas untuk mengamalkan sifat empirisisme, maka ilmu tersebut perlulah disokong dengan bukti yang kukuh untuk menyokong sesuatu kenyataan. Perkara ini meningkatkan kepercayaan orang ramai terhadapnya dan masalah keraguan dalam ilmu yang beliau ingin sampaikan dapat dielakkan. Cabaran seterusnya ialah menganggap pengalaman sebagai mutlak dan kaku. Hal ini kerana manusia mempunyai sifat-sifat yang berbeza. Kerana ada setengah manusia yang mempunyai sifat terbuka dan sifat yang tertutup. Jadi setiap pengalaman yang berlaku pada seseorang tidak sama ada mereka akan berkongsi atau tidak jadi. Ilmu di situ tidak akan terjadi satu percetusan antara mereka dan menyebabkan mereka tidak dapat berfikir di luar kotak. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang perbezaan rasionalisme dengan empirisisme. Berikut merupakan rasionalisme dan empirisisme. Yang pertama, rasionalisme menggunakan akal manusia untuk mengetahui apa saja. Berdasarkan sesuatu perkara, mereka akan menggunakan akal mereka. Tetapi bagi empirisisme, mereka meletakkan bahawa akal itu tidak wujud. Mereka menggunakan pengalaman sebagai suatu perkara untuk diukur dalam satu situasi. Yang seterusnya, rasionalisme menafikan pengalaman bercakap sebagai sumber pengetahuan yang utama. Tetapi bagi empirisisme pula, pengetahuan diperoleh berdasarkan pengalaman apa yang pernah dilalui. Seterusnya, konsep utama yang menjadi pegangan ini ialah kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal fikiran alasan untuk meningkat ilmu dan kebenaran. Tetapi kemuncak empirisisme ini adalah kemunculan aliran positivisme oleh Auguste Comte menerusi 3 proses sejarah manusia yang bermula dengan tahap teologi, diikuti dengan tahap metafizik dan akhirnya tahap positif. Okey, kita sambung dengan empirisisme mengikut konsep Islam. Sebagaimana kita ketahui sebelum ini, empirisisme ini adalah satu-satunya sumber dan instrumen untuk mencari kebenaran dan membangunkan sains. Tetapi konsep empirisisme ini tidak diterima oleh agama Islam.
Penolakan ini berdasarkan pandangan bahawa menurut epistemologi Islam, sumber kebenaran dan sains adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui tujuannya dengan memerhati dan menganalisis kewujudannya melalui ayat-ayat Qur'aniyah, iaitu melalui firman Allah, dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ni bermaksud ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk benda, kejadian peristiwa dan sebagainya. Ditambah pula dengan hadis-hadis Nabi, iaitu sunnah. Penolakan konsep empirisme ini kita boleh tengok melalui surah Sabah ayat 1 hingga 2. Terjemahannya, segala puji Allah yang mempunyai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi serta segala puji di akhirat. Dan dialah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ia mengetahui apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dialah yang maha pemurah. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah memiliki alam semesta dan semua isi kandungannya. Daripadanya sesuatu diperolehi. Dia juga mengetahui tidak ada yang boleh melarikan diri dari pengetahuannya. Semua rahsia alam ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan empirical. Empirical tu apa maksud dia? Empirical ni adalah kata sifat yang menerangkan sesuatu yang berdasarkan amalan, pengalaman dan pemerhatian terhadap fakta. Empirisisme dalam epistemologi Islam ni hanya berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk menemui kebenaran dan membangunkan sains, bukan sebagai sumber. Sumber utama Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa sahaja teori dan hasil penelitian oleh manusia, jika ia tidak selaras dengan tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat Tuhan, perlu dipersoalkan lagi tahap kebenarannya. Akhir sekali, Islam secara epistemologi berpendapat bahawa deria adalah instrumen yang tidak boleh diabaikan dalam proses menemui kebenaran. Melalui deria kulit, hidung, mata, telinga dan mulut, manusia dapat merasakan, mencium, melihat, mendengar dan membaca ayat-ayat Allah. Sesungguhnya, pengetahuan dan kebenaran datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan terkandung dalam ayat-ayatnya. Seperti yang sedia maklum, kita telah mengetahui konsep empirisisme, sejarah perkembangan, tokoh-tokoh empirisisme dan lain lagi. Akan tetapi di slide ini saya akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya ialah empirisisme adalah suatu aliran dalam falsafah yang menyatakan bahawa semua pengetahuan berasal daripada pengalaman manusia. Empirisisme menolak anggapan bahawa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Akan tetapi, konsep ini pula tidak diterima oleh agama Islam kerana sumber kebenaran dan sains hanya Allah yang mengetahui tujuannya. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber yang sahih. Sekian, terima kasih. Baik, berikut adalah rujukan yang telah kumpulan kami mengambil inspirasi dan juga mengambil tahu perkara-perkara yang baru untuk dibandingkan. Yang pertama, kami menggunakan rujukan buku. Rujukan buku ini ditulis oleh Al-Kuido Adri dan Syaiful Hadi. Buku ini diterbitkan pada 2018 yang berjudul Descartes, Spinoza and Berkeley. Menuak takbir pemikiran filsafat rasionalisme dan empirisisme. Buku ini diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Anak Hebat Indonesia. Seterusnya, kami menggunakan artikel online. Artikel ini ditulis oleh Chi Funi. Artikel ini dikeluarkan pada tahun 1972 yang bertajuk Overcoming Empiricism, dan artikel ini diambil daripada laman web tersebut. Seterusnya, kumpulan kami banyak mengambil sumber-sumber daripada internet. Itu
sahaja daripada mengenal kami. Terima kasih.